Yes, Assalamualaikum korang, apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, di mana hari ini Projek Solo nak kongsikan dengan korang sedikit cerita, sedikit perkongsian di mana cerita hari ini iaitu Honda ADV 150 versus ADV 160. Seperti yang korang dah tahu, dah dilancarkan pada awal tahun 2022 ni di pasaran Indonesia. Jadi kita ceritakan sedikit perbezaan antara kedua-dua skuter ni macam mana kan. Dan kita dah nampak dari segi fizikal ADV 160 ni pun kita nampak berbeza daripada 150 yang mempunyai ciri-ciri ada kelainan sedikit dari segi reka bentuk dia pun kita dah nampak lebih lebar, lebih bulky ya, orang kata tu lebih montok lah kan. ADV 160 ni berbanding dengan ADV 150. Dan dari segi ciri-ciri lain pun aku rasa banyak persamaannya juga kan. Dari segi suspension dia pun aku rasa sama dari segi chassis dia pun aku rasa sama. Cuma yang membezakan dia, yang ketara cuma dari segi dia punya performance engine dia lah Dan kalau kita lihat ADV 150 mempunyai enjin 150cc dan ADV 160 mempunyai 160cc lah Dan kalau kita lihat ADV 150 mempunyai 14.7 horsepower dan ADV 160 mempunyai 15.8 horsepower. Tak jauh jarak dia rapat sangat Dan paling ketara apabila kita melihat panel badan ADV 160 ni berlainan berbanding dengan ADV 150. Meskipun secara kasarnya ia masih mengekalkan konsep rekaan yang sama, bermula dari panel yang memegang lampu hadapan, tepi, bawah, pelindung exhaust, penghadang angin dan penghadang lumpuh hadapan, semuanya baru. Walau bagaimanapun, unit lampu LED hadapan dan belakang skuter ni masih lagi sama. Begitu juga dengan rekaan rim bersaiz 14 inci di hadapan dan 13 inci di belakang, yang masing-masing menggunakan saiz tayar 110/80 dan 130/70 di belakang, serta tempat duduknya masih sama. Dan kita lihat pula di bahagian meter, korang boleh tengok skrin LCD pada ADV 160 ni kini menggunakan unit yang rata tanpa sebarang butang, yang di sekelilingnya tidak mempunyai pelindung plastik seperti pada ADV 150. Jadi semua informasi dipaparkan pada skrin ni, termasuklah lampu amaran yang sebelum ni diasingkan pada ADV 150. Kembali pada enjinnya, dengan kapasiti yang lebih besar, sudah tentu kuasanya juga meningkat dan sekarang mampu menghasilkan 15.8 horsepower pada 8,500 rpm dan 14.7 Nm torque pada 6,500 rpm. Berbanding sebelum ni, ADV 150 14.6 horsepower pada 8,500 rpm dan 13.9 Nm torque pada 6,500 rpm. Dan enjin ini juga didatangkan dengan sistem start-stop masih sama dan boleh memberikan penggunaan bahan api sehingga 45 km per liter. Dengan perubahan yang diberikan pada panel badan ADV 160 ni, ruang simpanan di bawah tempat duduknya juga telah dibesarkan sebanyak 2 liter. Lebih 2 liter gang. Menjadikan kapasiti keseluruhannya 30 liter. Suspensi masih lagi sama, iaitu fork teleskopik di hadapan dan 2 penyerap hentak Showa dengan tabung gas di bahagian belakang. Menghasilkan kelegaan dari tanah 165 mm yang sama seperti sebelum ini. Tetapi tinggi tempat duduk telah direndahkan sedikit sebanyak 15 mm menjadi 780 mm.
Satu lagi peningkatan penting pada ADV 160 adalah sistem kawalan cengkaman HSTC. Kalau di Indonesia, ADV 160 ditawarkan dalam dua varian, iaitu CBS yang berharga RM36 juta bersamaan dengan RM10,624 dan ABS yang berharga RM39.25 juta bersamaan dengan RM11,583. Jadi perbezaan dia lebih kurang dalam RM1,000 lah antara kedua-dua varian ni. Dan sistem kawalan cengkaman ni diberikan standard untuk model ABS. Fuel consumption dia pun kita dah tahu, kalau standard lebih kurang dalam 45 km per liter. Jadi kalau nak ikutkan harga ADV 150 di Indonesia lebih kurang dalam RM31 juta lah. Itu anggaran sahajalah kan. Jadi melihat pada ADV 160 dah pun menjangkau 39 lebih juta lah juga kan, yang kalau dikonvertkan dengan duit Malaysia lebih kurang dalam RM11,583. Jadi kalau misal kata 31 juta ya, dan dinaikkan dengan 9 juta, bermakna kalau di Malaysia ni harga ADV sekarang ni pun dekat RM13,000 jugalah kan. Kalau misal kata 160 masuk, korang rasa berapa? Jadi berapa? Kan aku rasa agak-agak dalam, mungkin naik dalam RM2-3,000 jugalah untuk varian 160cc. Ini anggaran saja dah, lebih kurang dalam 15 ke 16 ribu jugalah kan. Jadi sekurang-kurangnya video ni dapat sebelum masuk ke Malaysia kan. Jadi kita bolehlah buat anggaran dan penilaian sebelum kita nak memiliki ADV 160 ni sekurang-kurangnya ya. Jadi terima kasih yang menonton, dan diharap video ni sedikit sebanyak dapat memberikan informasi buat korang dan kawan-kawan yang baru memasuki channel Project Solo. Korang selamat datang, dan korang jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini Project Solo. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.